Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua pada kali ini dalam satu forum ilmiah yang bertajuk Islam adalah satu cara hidup. Saya, Zul Afif bin Safri, pada hari ini akan menjadi moderator dalam forum kali ini. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran Tuan Puan pada sesi forum kita pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat yang berguna daripada forum ini sama ada di dunia maupun di akhirat. InsyaAllah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang bijaksana pada hari ini. Iaitu, yang pertama, Saudari Nurlisa binti Muhammad Nafiah bersama-sama Saudari Nur Amir Syafiqah binti Jamaluddin. Baiklah, sebelum kita menyimpang lebih jauh, bolehkah Saudari Amirah menerangkan sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan Islam? Terima kasih saudara Zul. Okey, Islam ini berasal daripada bahasa Arab di mana menurut bahasa Islam membawa maksud taat, patuh, selamat dan kedamaian. Manakala dari segi istilah pula bermaksud patuh dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksa dan mengamalkan segala ajaran yang dibawa oleh Rasul. Islam adalah merupakan satu cara hidup yang berbeza dan tidak akan sama seperti agama lain, seperti Kristian, Yahudi, Buddha dan agama-agama lain. Agama Islam sahajalah satu-satunya agama yang benar dan agama yang diterima Allah seperti mana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Dalam agama Islam, tidak memandang darjat seseorang sama ada dari golongan atau individu yang tertentu. Sesiapa yang mengamalkan gaya hidup agama lain selain daripada agama Islam amatlah rugi kerana telah mensia-siakan hidup mereka seperti di dalam firman Allah yang lain. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Surah Al-Imran ayat 85. Islam sebagai ad-din mengajar dan menyuruh umatnya berpandangan jauh dengan mengambil kira kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang dan seiring. Perkataan ad-din dalam bahasa Arab membawa pengertian kepada agama. Maksudnya, satu cara hidup, bentuk hidup, peraturan hidup atau suatu pegangan hidup. Islam ialah agama dan tidak semua agama itu Islam. Sebagai seorang Muslim yang mengamalkan cara hidup Islam yang benar, haruslah menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah. Qudwah hasanah ini membawa maksud contoh teladan yang baik dan yang boleh dijadikan ikutan. Di dalam Al-Quran sendiri telah mengemukakan beberapa ayat yang menyatakan tentang sifat-sifat dan pribadi Rasulullah SAW yang mulia yang menjadi contoh teladan yang baik serta boleh dihayati oleh seluruh umat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Antara contoh pribadi Rasulullah yang dapat kita contohi ialah dari segi ibadah, adab, akhlak dan lain-lain lagi. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator yang segak lagi bergaya. Terima kasih atas penerangan tersebut yang sangat jelas daripada Saudari Amirah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan pasti tertanya-tanya, bagaimanakah pula cara hidup Islam dari segi akidah? Jadi, bolehkah Saudari Lisa cerita sedikit tentang perkara tersebut? Baiklah, terima kasih Tuan Moderator dan juga panel Amirah yang sebelumnya. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang akidah. Saya terangkan dengan ringkas, akidah dari segi istilah adalah bermaksud al-tasdi, iaitu membenarkan secara mutlak dan tempatnya adalah di hati serta ditakbir secara lisan. Atau ahli sunnah katakan al-tasdi itu adalah iman. Dan al-ikrah dan al-aman menyempurnakan iman. Akidah seseorang Islam dapat dijaga dengan menjauhi perbuatan seperti syirik, kufur, ridah, kurafat dan nifak. Syirik mudah berlaku kepada umat Islam sama ada dilakukan secara syirik
jali, terang-terangan ataupun syirik khafi yang bermaksud tersembunyi. Umat Islam perlulah menjauhi amalan seperti percaya kepada tangkal dan bersifat takabur di dalam diri. Ini secara tidak langsung dapat membatalkan iman dan membawa pengaruh negatif dalam masyarakat serta mencemarkan kesucian Islam. Rasulullah SAW dalam sabdanya pernah menasihatkan sahabat supaya berhati-hati dan menjauhi syirik kecil. Lantas ditanya sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan syirik kecil itu? Rasulullah menjawab, syirik kecil dimaksudkan ialah riak dalam beramal. Bermaksud dalam diri kita, jika kita beramal, adanya riak dan adanya rasa megah di dalam diri. Itu bermaksud kita sudah mendekati ataupun sudah melakukan syirik kecil. Seterusnya, yang kita tahu adalah kufur. Adalah tidak percaya sepenuhnya terhadap hukum Allah dan menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita perlulah mengelakkan anti-hadis, Freemason yang disenaraikan kepada kufur hakikat yang banyak berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia pada masa kini dan juga rakyat dunia yang pengikut Islamnya. Ada di kalangan mereka anti-hadis dan Freemason. Manakala tidak bersyukur kepada Allah merupakan satu kufur juga, iaitu kufur nikmat. Seterusnya, Malaysia adalah negara yang tidak terlepas daripada amalan khurafat. Amalan khurafat ini apa? Amalan khurafat adalah kepercayaan karut yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti percaya kepada azimat, percaya kepada puja pantai, kuda kepang yang dikaitkan dengan tradisi masyarakat Melayu. Umat Islam perlulah mempunyai jati diri yang mulia, iaitu dengan memastikan diri bebas daripada perbuatan sihir. Sihir pula adalah perbuatan jahat yang melibatkan syaitan dan jin yang dapat memudaratkan manusia. Amalan sihir dapat memisahkan ataupun menyebabkan perbalahan dan penganiayaan ke atas individu lain. Perkara ini amatlah dilarang di dalam Islam kerana Islam berkonsepkan umatnya adalah bersaudara dan tidak boleh melakukan penganiayaan terhadap penganut agama lain juga. Kenapa saya kaitkan sihir dengan perbuatan khurafat? Kerana masyarakat Melayu ataupun masyarakat Malaysia sangat banyak pada zaman dahulu hingga sekarang mereka masih mengamalkan amalan karut ini. Tapi ada juga yang sudah menyedari bahawa amalan ini adalah bertentangan dan boleh menyebabkan keraguan ataupun menyebabkan iman mereka terganggu. Ramai masyarakat Islam telah menyedari dan menjauhi amalan karut ini. Hal ini membentuk mereka menjadi masyarakat yang lebih pemikiran rasional. Selain itu, Islam ingin mewujudkan tiada keraguan kepada penganutnya jika seseorang itu sudah ada niat untuk keluar daripada Islam dengan mengungkapkan sama ada dalam perkataan ataupun penulisan di media sosial, penulisan di mesej dan juga sudah tentulah yang terang-terangan iaitu perbuatan menyembah berhala ataupun sebagainya itu sudah dikategorikan sebagai murtad. Dan ada juga yang dikaitkan masyarakat Islam ini berpura-pura beriman kepada Allah dan Rasul dan perbuatan ini adalah satu perbuatan yang disebut nifak dan individu yang melakukannya disebut sebagai munafik. Munafik merupakan individu yang dapat menjejaskan atau mencemarkan imej Islam kerana seseorang yang munafik mempunyai sifat berdusta apabila bercakap, bersifat khianat,
diberi amanah mungkir janji dan melampaui batas dalam bertengkar. Dan ini amatlah bertentangan dengan ajaran Islam dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan dapat menyebabkan iman kita terganggu. Itu saja daripada saya dari sudut akidah. Baiklah, terima kasih Saudari Lisa atas penerangan yang cukup jelas, cukup padat serta mudah difahami. Oleh itu, seperti yang kita semua tahu, cara hidup Islam ini bukan sahaja dari segi akidah semata-mata tetapi juga mencakupi dari segi fiqh. Jadi, ramai yang mahu tahu, bolehkah Saudari Amirah dan juga Saudari Lisa menerangkan dengan lebih lanjut? Baiklah, Tuan Moderator, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu ya. Fiqh ini sebenarnya ialah hukum-hukum syarak itu sendiri. Oleh itu, apabila kita berkata anda mempelajari fiqh, ia bermakna anda mempelajari hukum syarak yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang bersandarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ulama dan ijtihad mereka. Fiqh Islam ini sebenarnya merangkumi seluruh keperluan manusia, tidak kiralah dari segi hukum ibadah, hal ehwal kekeluargaan maupun politik. Islam telah meletakkan hukum yang bersangkutan dengan urusan hubungan manusia dengan Allah seperti solat, haji, puasa dan ibadah lain yang dikenali sebagai hukum ibadah. Perkara pertama yang saya ingin sebut ialah tentang solat kerana ianya ibadah yang mula-mula difardukan kepada seluruh umat Islam. Solat ini ialah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Islam mengajar kita bahawa solat memberi ketenangan, kesyukuran, pengabdian dan keharmonian. Sesetengah ahli falsafah menyatakan bahawa kita hidup ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi, Islam mengajar kita untuk mencari ketenangan dengan menunaikan solat apabila menghadapi masalah dan mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan solat sebagai perkara yang menyeronokkan dan menenangkan hati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku menjadi tenang dalam solat." Bayangkan betapa kukuh dan teguhnya jiwa Rasulullah. Baginda dibantu oleh wahyu dan diperkuatkan oleh mukjizat. Namun, baginda masih mencari kekuatan dengan solat. Justeru, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang serba kekurangan haruslah sentiasa berusaha dan tidak berputus asa serta meminta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang mengingati Allah akan mendapat ketenangan. Ini dapat dilihat dalam firman Allah yang lain, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Surah Al-Ra'd ayat 28. Ketenangan hati merupakan kunci utama dalam menghadapi cabaran. Kita menghadapi ujian bukan dengan kekuatan otot dan fizikal, tetapi dengan kekuatan hati. Solat juga merupakan perkara yang paling penting kerana ianya bukti kehambaan kepada Allah. Tujuan utama difardukan solat ini ialah untuk membuktikan tanda keimanan seseorang hamba. Tidak ada iman tanpa solat. Ini kerana iman dan Islam saling bertautan. Justeru itu, apabila seseorang mengaku beriman tetapi tidak pernah melakukan solat, maka perlakuannya tidak diterima oleh syarak. Seterusnya, saya akan teruskan dengan ibadah puasa. Saya yakin semua tahu bahawa puasa ialah menahan diri dari makan dan minum serta melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sodik sehingga terbenamnya matahari. Islam mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan kerana ingin mendisiplinkan keinginan dan nafsu yang terpendam kepada manusia supaya sentiasa berada di landasan yang betul. Dengan menunaikan puasa, kita dapat melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa mestilah dilatih untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah kerana jiwa bersifat anak kecil yang perlu dilatih sehingga lama kelamaan kita akan berasa seronok untuk melakukan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana baginda Rasulullah menyukai pengabdian dan ibadah serta merasa senang melakukannya. Baginda turut berpuasa selang sehari dan berzikir di waktu jaga dan tidur.
Dalam melakukan ibadah, kita haruslah mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa melakukan ibadah tanpa berasa terbeban walaupun sedikit. Selain itu, puasa juga dapat menghapuskan dosa. Apabila dosa-dosanya diampunkan, maka ianya menjadikan hati bercahaya dan cahaya itu akan menimbulkan keinginan untuk melakukan setiap amal ibadah yang lain dengan bersungguh-sungguh. Namun, hanya dosa-dosa kecil sahaja terhapus dan dosa-dosa besar tidak akan terhapus melainkan dengan hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharapkan keredaan Allah akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di samping itu, dalam fiqh ibadah juga disebutkan tentang zakat. Zakat ini ialah membersihkan harta dan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakhil. Zakat ini mempunyai syarat-syarat umum yang perlu dipatuhi, iaitu Islam, merdeka, harta yang akan dizakat perlulah milik pengeluar zakat sepenuhnya, cukup haul di mana harta tersebut dimiliki dalam tempoh genap setahun dan akhir sekali cukup nisab. Selain itu, umat Islam juga melaksanakan ibadah korban pada Hari Raya Aidil Adha yang jatuh pada setiap 10 Zulhijjah dan Hari Tashrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan tujuan untuk beribadah atau menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hukum ibadah ini hanya sunat muakkad, namun kemeriahannya dapat dilihat di masjid-masjid dan surau-surau. Ibadah korban ini sangat dituntut kepada umat Islam kerana fadilat dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah korban yang utama ialah sebagai tanda umat Islam memperingati peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim dan anaknya. Peristiwa tersebut merupakan antara salah satu peristiwa yang memperlihatkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila diwahyukan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Ibadah korban juga dapat memupuk sikap prihatin dan mengambil berat terhadap sesama Islam, khususnya kepada golongan yang kurang berkemampuan dengan memberikan daging korban kepada golongan-golongan tersebut. Sikap prihatin ini mendorong umat Islam untuk memupuk persaudaraan dan menjaga diri serta membentuk seseorang menjadi orang yang sentiasa mengambil berat akan kepincangan dan masalah dalam masyarakat. Oleh itu, korban bukan sahaja menyembelih haiwan dan mengagihkannya kepada mereka yang memerlukan, tetapi juga menyampaikan mesej kepada umat Islam dalam konteks keazaman dan penjagaan. Korban juga merupakan penembus dosa yang dilakukan sepanjang hayat. Ini jelas menunjukkan bahawa setiap kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam membawa hikmah kepada diri mereka sendiri. Apabila melakukan ibadah korban, manusia hendaklah menumpukan perhatian hanya kepada Allah dan tidak mengharapkan sebarang pahala atau ganjaran. Tuntasnya, dari sudut fiqh Islam telah menyatakan bahawa di sebalik ibadah yang kita lakukan, terdapat hikmah dan kebaikan dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih saudari. Dari segi sudut pandangan saya, selain daripada aspek solat, haji, puasa yang berunsurkan akhirat ataupun lebih dikatakan peraturan dalam bentuk ukrawi, seseorang yang mengamalkan Islam sebagai cara hidup juga perlulah dilengkapi dengan fiqh dari segi duniawi, iaitu dari segi munakahat, muamalat dan undang-undang Islam. Baiklah, saya mulakan dengan munakahat dan saya ingin menyentuh dari sudut perkahwinan dan keluarga yang mana membezakan antara Islam dengan penganut agama lain adalah Islam mengajar manusia untuk menghasilkan sebuah keluarga yang seimbang dari segi aspek pembahagian tugas terutamanya. Baiklah, tugas suami dalam Islam adalah tidak terhad kepada memberi nafkah zahir dan batin sahaja, namun seorang suami perlu sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain, menghormati dan bekerjasama dengan pasangan sebagaimana kekasih Allah iaitu baginda Rasulullah SAW
juga dalam kesibukan memimpin ummah tidak mengabaikan tanggungjawab di rumah. Aisyah pernah ditanya mengenai perilaku baginda Rasulullah SAW apabila di rumah. Maka kata Aisyah, baginda suka membantu pekerjaan rumah isterinya. Apabila tiba waktu solat, maka baginda akan pergi untuk melaksanakan solat. Hadis riwayat Bukhari. Budaya sesebuah masyarakat kadang-kala menjadi stigma kepada tugas pasangan yang dapat dikatakan berat sebelah ataupun berlebihan yang menyebabkan konflik dalam pasangan, tetapi baginda merupakan role model yang menunjukkan bagaimana perkahwinan itu perlu dilaksanakan, perlu diaplikasikan. Menyuruh dan memerintah tanpa sepakat terhadap pengurusan keluarga bukanlah cara baginda untuk menyelesaikan masalah dalaman keluarga. Diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah apabila datang waktu malam, baginda berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengannya. Hadis daripada riwayat Muslim. Meluahkan perasaan di media sosial dengan mengaitkan pasangan masing-masing bukanlah cara hidup Islam. Oleh itu, kita perlulah di dalam dunia perkahwinan mengamalkan perbincangan apabila menghadapi masalah sebagaimana Rasulullah SAW yang mempunyai banyak isteri namun tidak mengalami konflik di dalam perkahwinannya hingga menyebabkan perceraian. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan isteri, iaitu isteri haruslah memelihara kehormatan dirinya dan maruah suami mereka. Tidak lengkaplah seorang suami yang baik tanpa isteri yang baik. Isteri haruslah memegang amanah melayan suami dan anak-anak. Ibu-ibu pada masa kini boleh kita lihat banyak yang mengambil ringan akan tanggungjawab mereka. Dan ada juga yang apabila mengalami masalah di dalam keluarga, mereka akan mengaibkan suami mereka di dalam media sosial. Tumpuan ibu-ibu pada masa kini adalah lebih beralih kepada media sosial dan kejaya. Ia memilih kejaya adalah tidak salah, namun tanggungjawab haruslah dilaksanakan sebagaimana isteri baginda Sayyidina Khadijah. Jika para kaum lelaki dapat melihat contoh pada Rasulullah, maka kaum wanita boleh lihat bagaimana contoh menjadi seorang isteri yang mulia daripada isteri-isteri baginda. Sayyidina Khadijah cemerlang dari sudut perdagangannya namun tetap taat kepada suaminya dengan menghantar makanan 2 kali sehari ke Gua Hira. Namun dalam setiap perkahwinan pasti ada isu-isu yang pasti tidak dapat dielakkan, iaitu perceraian. Sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah talak. Jika perkahwinan tersebut tidak lagi mendatangkan kesefahaman dan jika perbalahan yang berlaku tidak mempunyai penyelesaian, maka talak adalah penyelesaiannya. Walaupun berat, namun ianya adalah sesuatu yang dibenarkan di dalam Islam dan Rasulullah telah menerangkan kita tentang talak tersebut. Manakala jika seseorang wanita itu dianiayai di dalam perkahwinannya dengan adanya bukti, maka wanita tersebut dibenarkan untuk menuntut fasaq sebagai satu keadilan. Saya rasa setakat ini saja untuk bahagian bidang perkahwinan. Saya lanjutkan kepada dari segi muamalat pula. Muamalat
adalah satu yang perlu dititik beratkan oleh kaum lelaki maupun wanita. Muamalat dalam Islam mengajar umatnya untuk bergiat dengan aktif dalam bidang ekonomi. Namun perlulah dilakukan dengan cara yang adil dan tidak melakukan penindasan. Islam melarang umatnya untuk mendapatkan keuntungan yang berunsurkan daripada riba. Sebagai firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba terbahagi kepada dua, iaitu riba al-duyun, iaitu berlaku dalam urusan hutang. Situasi boleh dikatakan seperti apabila kita meminjam barang ataupun wang, maka terdapat faedah ke atasnya pula. Kedua iaitu riba al-buyu', berlaku dalam urusan jual beli jika jual beli dengan kuantiti yang berbeza. Contohnya dalam masyarakat Malaysia selalunya berlaku dalam urusan pembelian emas, yang mana kaum wanita lebih tertarik kepada emas dalam bentuk yang lebih besar, iaitu saiznya emas 916 yang mempunyai berat 4 gram, contohnya ditukar dengan emas jenis 750 dengan berat 6 gram. Hal ini dilakukan agar kuantiti emas diperoleh adalah banyak namun mempunyai nilai, kualiti dan harga yang berbeza. Ia dikatakan sebagai riba kerana mempunyai berat dan kualiti yang berbeza. Hal ini boleh dikaitkan ataupun hal ini sama seperti yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah berdekatan dengan selonggok makanan, lalu baginda memasukkan tangan ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda bertanya, "Apakah ini semua wahai tuan punya makanan?" Orang itu menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihat sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalanganku." Apa beza antara situasi emas tadi dengan situasi Rasulullah tentang kurma ni? Adalah dari segi dijual dengan harga yang sama, tetapi kualiti sudah berbeza, dan berat dalam sudut emas pula, berat dan kualiti dalam sudut kurma pula adalah kualiti yang berbeza. Maka itu adalah disebut sebagai riba juga. Berniaga dengan adil, dengan menjaga kualiti dan nilai yang tepat adalah cara jual beli Islam yang perlu dipraktikkan, bukan berasaskan keuntungan semata-mata. Kita juga perlulah menyedari tentang status penggunaan simpanan dan pengurusan wang yang kita gunakan sekarang. Adakah wang kita disalahgunakan? Maka penukaran perbankan daripada perbankan konvensional yang berunsurkan riba kepada perbankan Islam adalah cara terbaik untuk menguruskan rezeki kita agar tidak berlaku syubhah. Dan akhir sekali saya ingin menyentuh tidak banyak, iaitu dari segi undang-undang Islam. Bagaimanakah undang-undang Islam yang dapat dipraktikkan di negara kita Malaysia yang hidup berbilang kaum. Dengar dan taat kepada pemerintah itu merupakan satu perkara yang hak, kemestian, selama mana mereka tidak merintah kepada maksiat. Apabila mereka mengarahkan kepada maksiat, maka tidak wajib dengar dan taat. Riwayat Al-Bukhari 2955. Di Malaysia, walaupun kita tidak mengamalkan hudud dan kisas, tetapi kita perlulah patuh dengan hukum ta'zir. Hukum yang tertakluk kepada budi bicara pemerintah, badan perundangan ataupun hakim, kerana hukuman bagi kesalahan ini tidak disebut di dalam
Al-Quran dan Sunnah seperti jenayah cyber, jenayah bioteknologi dan jenayah perdagangan. Jadi sebagai umat Islam yang berada di Malaysia, jika kita ingin mengikuti Islam, inilah antara amalan-amalan yang kita boleh lakukan agar kita lengkap dari segi fiqh duniawi dan ukrawi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Lisa dan juga saudari Amirah mengenai penerangan yang sangat jelas. Seterusnya, marilah kita membincangkan pula tentang aspek adab. Jadi, saudari Lisa, bagaimanakah cara adab hidup Islam? Oh, baiklah. Terima kasih Tuan Moderator. Saya mulakan dululah ya. Penerangan tentang adab dari sudut Islam. Adab ini mencerminkan diri seseorang Islam. Islam menitikkan berat setiap aspek agar umat Islam tidak dipandang rendah. Saya mulakan dengan adab yang paling mudah, iaitu adab makan dan minum. Makan dan minum adalah keutamaan jika ia dilakukan dengan tidak beradab, dapat menjejaskan hubungan sesama manusia dan juga kesihatan diri. Bukan kepada, maksudnya adab di dalam makan dan minum ini memang kita lihat ianya mudah, tetapi ianya dapat memberikan impak yang sangat besar terhadap antara interaksi kita dengan orang lain dan juga terhadap badan kita sendiri. Apa yang kita makan, itulah yang membentuk diri kita. Pertama, kita perlulah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Apa yang dikonsumsi dalam diri kita juga adalah adab. Mengambil bahan yang haram seperti arak adalah satu penganiayaan dan penghinaan kepada diri. Masyarakat akan melabel kita sebagai seorang yang suka kelab malam atau digelar sebagai kaki mabuk. Dan itu adalah sesuatu yang dapat mencemarkan imej sebagai seorang Islam. Dalam keadaan yang lebih ringkas, iaitu amalan seharian kita, apa yang adab yang perlu kita amalkan pula? Sebelum kita makan atau kita minum, perlulah kita mencuci tangan. Adab ini sering dipandang ringan oleh ramai manusia ataupun masyarakat kerana mereka merasakan walaupun makan pakai sudu ataupun sebagainya, kita masih perlu mencuci tangan. Hal ini pernah dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW, jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwuduk dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua-dua tangannya. Barulah setelah itu beliau makan ataupun minum. Hadis riwayat Abu Daud. An-Nasai disahihkan Albani dalam Syahih Al-Nasai. Boleh dilihat di sini di dalam hadis, walaupun baginda minum, baginda tetap mencuci tangan. Samalah seperti kita. Walaupun kita menggunakan sudu dan garfu, kita perlulah mencuci tangan. Kerana ianya adalah sebahagian daripada adab. Mencuci tangan merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Mencuci tangan bukan sahaja mewujudkan imej kita sebagai seorang yang pembersih, malah memelihara kesihatan diri, terutama semasa fenomena ini, iaitu pandemik COVID-19. Bagaimana pula adab kita terhadap makanan? Amalan mencemuh makanan adalah dilarang sama sekali di dalam Islam. Perbuatan ini, mengapa ia dilarang? Perbuatan ini dapat menyinggung seseorang yang menyediakan makanan. Tidak kisahlah sama ada pelayan ataupun tukang masak yang mungkin orang luar ataupun ibu ataupun isteri kita. Ia adalah sebagai langkah memelihara hubungan silaturahim dan sebagai tanda menghargai ke atas orang yang menyediakan makanan. Tidak sesekali Rasulullah SAW mencela makanan. Jika baginda menyukai, maka baginda makan.
jika baginda tidak menggemari, maka baginda tidak makan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sendiri tidak mencemuh makanan, bagaimana pula kita? Jadi kita perlulah mencontohi Rasulullah. Jika tidak suka, letakkanlah ke tepi. Jika suka, bolehlah makan. Bagaimana pula dengan makanan yang kita suka itu? Adakah kita boleh membazirkan? Makanlah dalam kuantiti yang perlu dan elakkanlah pembaziran makanan. Jika makanan yang ada itu sedikit, sedangkan tetamu yang ada dalam sesuatu majlis tu ramai, maka janganlah kita makan makanan itu sampai menyebabkan orang lain tak boleh makan. Dan ada budaya yang kita sering dengar sekarang ni adalah budaya mukbang, iaitu makan secara berlebihan, makan dalam kuantiti yang banyak, walaupun dihabiskan makanan, tapi itu adalah satu pembaziran kerana makanan yang lebih itu sudah tidak menjadi kewajipan tetapi lebih kepada nafsu. Makanan itu sebaiknya dikongsi bersama. Nabi Muhammad SAW melarang makan dengan banyak dan melampau. Diriwayatkan bahawa para sahabat berkata daripada Rasulullah SAW, kita kaum Muslim adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Seterusnya, adab yang ringkas juga saya ingin sentuh, iaitu adab kepada ibu bapa. Pastinya setiap daripada kita merupakan cahaya mata. Namun, adakah kita memelihara adab kita terhadap ibu bapa? Pengabaian adab ini sebenarnya dapat mengheret kita ke neraka tanpa kita sedar. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya keredaan Allah terletak pada keredaan dua ibu bapa dan kemukaan Allah terletak pada kemukaan kedua-duanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita haruslah sentiasa menjaga perasaan ibu bapa dengan bercakap. Mulakanlah dengan percakapan kita ya. Bercakap dengan sopan dan hormat ketika berkomunikasi. Allah melarang kita daripada meninggikan suara atau menengking kepada mereka. Jika mereka menyebabkan kita marah, maka kawallah dengan berdiam diri saja. Adab yang kedua dalam menghormati ibu bapa, iaitu kita perlulah membantu mereka. Membantu dengan perbuatan yang baik sahaja. Jika perbuatan itu menjerumus kepada maksiat, maka jauhilah. Bantulah ibu bapa sama ada mereka sedang sihat ataupun sedang uzur. Bantulah semampu kita. Contohnya kerja-kerja yang ringan seperti mengemas rumah dan menyiapkan makan malam. Adab ini dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan saling melengkapi. Anak-anak juga perlulah bersabar dengan karenah ibu bapa kerana mereka merupakan pihak yang banyak menerima tekanan untuk menyediakan keselesaan kepada keluarga. Kadang-kala mereka mudah terasa kecewa, melenting dengan hal-hal yang remeh-temeh. Maka bersabarlah dan hormatilah mereka. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya amal perbuatan yang amat disukai Allah ialah solat yang tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tegasnya, beradab dalam kehidupan dapat menjadikan umat Islam umat yang disanjung, harmoni dan redai walaupun hanya mengamalkan adab-adab yang kecil di dalam penghidupan. Baiklah, saya rasa setakat itu saja penerangan daripada saya. Boleh lanjutkan dengan saudari Amira. Benar apa yang diterangkan oleh saudari Lisa sebentar tadi. Apabila kita bercerita tentang adab, ianya sangat luas. Kerana dalam berpakaian mesti ada adab, dalam bertutur juga mesti beradab, dalam bersahabat juga perlu beradab. Tapi saya akan menyentuh tentang adab berpakaian terlebih dahulu. Sebagai umat Islam, kita perlu berpakaian menutup aurat.
bukan sahaja untuk perempuan tetapi kepada lelaki juga. Dan saya percaya ramai tahu bahawa aurat lelaki ialah di antara pusat dan lutut, manakala aurat bagi perempuan pula seluruh tubuh badan kecuali kedua tapak tangan serta wajah mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, tafsirnya, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu, mereka tidak akan diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apabila menutup aurat, kita dapat menghindarkan diri daripada fitnah atau pandangan negatif daripada orang lain. Sebagai contoh, apabila kita tidak bertudung, segelintir orang akan pasti menganggap kita bukan Islam, pelacur dan sebagainya. Apabila kita menutup aurat kita, kita juga akan menjaga nama baik agama Islam dan saya yakin orang bukan Islam juga akan memandang tinggi terhadap agama Islam. Yang seterusnya pula ialah tidak menyerupai jantina lain. Contohnya, perempuan berpakaian seperti lelaki dan berpewatakkan lelaki. Selain itu, apabila ingin memakai pakaian haruslah dimulakan dari sebelah kanan dan dimulakan dengan bismillah serta doa. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah bermaksud Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan seperti memakai sandal, sepatu, berjalan kaki dan bersuci. Apabila memakai sepatu atau seumpamanya, mulai dengan sebelah kanan dan apabila menanggalkannya, mulai dengan sebelah kiri. Di samping itu, Islam juga menyarankan supaya tidak menyerupai bangsa lain yang melibatkan dari sudut kepercayaan dan keagamaan mereka dalam berpakaian. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka ia termasuk dalam kaum tersebut. Hal ini disebabkan oleh dapat mencemarkan imej Islam dan mendatangkan fitnah ke atas diri. Saya rasa cukup itu sahaja sampai di sini untuk adab berpakaian. Saya teruskan dengan adab pergaulan dalam kehidupan seharian. Pergaulan ialah merupakan sosialisasi antara manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia berlainan jantina dan menetapkan syariatnya. Pergaulan ini amat diperlukan dalam fardu kifayah, namun kita sebagai penganut agama Islam haruslah menjaga ikhtilat. Adab yang pertama sekali yang perlu dipatuhi ialah tidak berdua-duaan di antara lelaki dengan perempuan. Dapat kita lihat pada masa ini, ramai anak muda keluar berdua-duaan sahaja tanpa rakan lain atau tanpa mahram mereka. Apabila lelaki dan perempuan berdua-duaan, pasti akan ada yang ketiga, iaitu syaitan yang akan menghasut manusia untuk melakukan zina. Disebabkan itulah berlakunya kes khalwat di Malaysia dan yang paling memalukan apabila lelaki ditangkap khalwat bersama isteri orang dan sebaliknya. Selain itu, kita haruslah menjaga pertuturan apabila berbicara, jangan sampai mengguris hati orang lain. Elakkan menggunakan perkataan kasar, lucah serta meninggikan suara. Kita dapat mencontohi baginda Rasulullah SAW di mana tutur kata baginda seorang yang fasih dalam berkata-kata. Tutur katanya dihiasi dengan kata-kata yang manis dan bersopan. Ketika berbicara, baginda menggunakan ayat-ayat yang padat dan lengkap, ringkas serta mudah difahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Baginda tidak bercakap jika dirasakan tidak perlu dan hanya meninggikan suara apabila menyatakan sesuatu yang hak dan benar sahaja. Seterusnya, adab pergaulan ada kaitannya dengan penjagaan aurat. Lelaki dan perempuan tersebut haruslah memakai pakaian yang menepati syariat, iaitu menutup aurat. Nabi SAW bersabda, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka syaitan akan memperindahnya di mata laki-laki. Hadis riwayat Tirmizi. Kesimpulannya, bergaulah mengikut batasan syarak kerana apa yang dianjurkan Islam adalah untuk maslahah atau kebaikan kita juga.
Itu sahaja daripada saya. Terima kasih ahli panel di atas hujah-hujah yang padat serta bermanfaat. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada forum kita pada malam ini. Baiklah, nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum kita mengundur diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.